Awak ni tak cakap saya tak on speaker. Asyik baik. Okey, tengok sini objektif dia. So objektifnya adalah menentukan haba penyesaran. So untuk haba penyesaran ni ada 4 kriteria kejayaan yang perlu awak capai. Yang pertama adalah maksud haba penyesaran. Okey, maksud haba penyesaran. Penentuan haba penyesaran, ini kena ada langkah kerja lah. So langkah kerja ni sama macam haba pemendakan, dia ada 5 langkah kerja. So yang pertama adalah menulis persamaan kimia. Yang kedua, kita akan kira mol bahan. Mol apa sajalah bahan yang dibagi tapi biasanya dalam bentuk larutan. Yang ketiga adalah kirakan haba. Haba yang terbebas ataupun haba yang diserap. Seterusnya adalah kirakan mol lagi sekali. Okay, ini kira haba guna formula H sama dengan MC theta. Yang ini kira mol lagi sekali, tapi mol apa? Mol logam yang disesarkan. Dan akhir sekali kita akan kira delta H. Okey, untuk haba penyesaran nanti saya akan terangkan sikit lah. Okey, yang ketiga, untuk kriteria yang ketiga adalah pastikan kamu tahu macam mana nak tulis persamaan termokimia. So persamaan termokimia ni sama je, kena ada persamaan kimia yang seimbang. Dan akhir sekali mesti ada delta H kat ujung dia, berapalah delta H. Dan nilai delta H tu mesti kena letak tanda positif ataupun negatif. Okey, yang keempat adalah pembinaan gambar raja aras tenaga. Dalam pembinaan gambar raja aras tenaga, ingat balik ada tindak balas exo dan juga endo. Okey, kalau exo ini dia gambar rajah dia, kalau endo yang macam ni. Okey, kita pergi pada kita tengok pada yang pertama ni, kriteria yang pertama menentukan maksud haba penyesaran. Okay, haba penyesaran yang atas ni adalah maksud umum bagi haba tindak balas. Yang ni maksud umum ni bagi haba tindak balas. Haba tindak balas ini maksud umum dia. Untuk haba penyesaran kita kena ubah suai sikit lah daripada maksud umum ni kepada maksud haba penyesaran. Perkataan yang kat depan ni sama je, perubahan tenaga haba apabila 1 mol. Perubahan tenaga haba apabila 1 mol. Sampai sini stop. Lepas tu kita tengok sama ada nak letak bahan ataupun nak letak ni atau nak letak hasil. Jadi kat sini kalau kita tengok haba penyesaran ni maksud dia adalah kita ada satu larutan, contoh larutan tu kuprum 2 sulfat. Kemudian saya letak satu logam, contoh magnesium. So bila sebut logam dia tak ada cas tau, macam ni magnesium. Magnesium tak ada cas. Sebab apa? Sebab dia logam. Kalau saya letak Mg2 positif, maksudnya ini bukan logam, ini ion. Ion dia duduk dalam larutan. Okay, ion dalam larutan. Macam nak tahu larutan? Macam kuprum 2 sulfat ni. So kuprum 2 sulfat ni dalam bentuk larutan. Sebab dia ada kawan. Dia ada kawan sulfat. Kuprum tu ada kawan. Kawan ni nama sulfat. So dia adalah larutan. Kalau saya nak suruh awak tulis kuprum dekat dalam larutan ni, tulisan dia adalah Cu2 positif. Sebab kuprum ni dalam keadaan ion. Okay, untuk logam dia tak ada cas. Okay, kemudian hasil dia mesti tukar partner lah. Okay, magnesium akan sesarkan kuprum. So kuprum akan tersingkir keluar lah daripada larutan dia. So magnesium yang akan ambil alih tempat kuprum tu, dia akan membentuk magnesium sulfat dan kuprum. Ini yang kita panggil sebagai logam disesarkan. Okay, siapa logam disesarkan kat dalam eksperimen ni? So kuprum lah, yang macam yang contoh tindak balas saya bagi ni. So logam kuprum, logam disesarkan maksudnya logam yang terbentuk daripada larutan aqueous garamnya. Daripada larutan aqueous garamnya. Mana larutan aqueous garamnya? So ini larutan aqueous garamnya. Ini larutan aqueous. Kenapa larutan? Sebab dia ada kawan tu. Okay, ada kawan yang larutan lah. Okay, kemudian oleh logam yang lebih elektropositif. Syarat untuk
untuk penyesaran ni berlaku, mestilah logam ini lebih elektropositif. Mestilah lebih elektropositif. Macam mana nak tahu logam tersebut lebih elektropositif? Kita kena tengok pada siri E0. Yang masa bab 1 hari tu kita belajar. So siri E0 dia akan tunjukkan logam yang lebih elektropositif, nilai E0-nya lebih negatif. Okay, perkataan lebih elektropositif, nilai E0 yang ditunjukkan adalah lebih negatif. So mungkin ada yang dah tak ingat dah E0 siri tu. So ni E0 siri E0. So kat sini kalau awak tengok yang mana yang lebih negatif, nilainya dia duduk atas. Saya takut nanti kalau soalan keluar, nilai yang lebih negatif ni duduk bawah. So awak kena tahulah nilai yang lebih negatif, nilai negatif E0 yang nilainya lebih negatif, maksudnya dia lebih elektropositif. Okay, lebih elektropositif. Kemudian kita tengok contoh kat sini daripada sini. Contoh saya ada larutan kuprum. Saya sebut larutan kuprum. So bila sebut larutan kuprum, kuprum tu kalau saya nak tulis kuprum tu dia ada cas ke tak ada cas? Ada. Ada, okey. Sebab larutan dia mesti ada cas. So Cu2 positif. Saya tindak balaskan larutan kuprum. Tak kisahlah kuprum nitrat ke kuprum sulfat ke saya tak nak tulis lah. So saya letak larutan kuprum ni. So larutan kuprum ni saya tindak balaskan dengan logam magnesium. Dengan logam magnesium. So sekarang ni magnesium ada cas ke tak ada cas? Logam magnesium ni dia ada cas ke tak ada cas bila saya tulis kat sini? Tak ada. Tak ada. Okey, logam dia tak ada cas. Logam tak ada cas. Logam tak ada cas. Larutan ada cas. Okey, sama ada tindak balas ini boleh berlaku ataupun tidak, kita kena rujuk kepada siri sel setengah E0 ni. So kita tengoklah magnesium. Magnesium, ini magnesium. Logam kan? Bulat yang logam. Okey, lagi satu kuprum. Kuprum, ion kuprum. So kita guna ion kuprum, Cu2 positif. Boleh ke tak boleh dia magnesium sertakan kuprum? Jawapannya boleh sebab logam dekat atas. Larutan ataupun ion dekat bawah. Boleh, tindak balas boleh berlaku. Jadi kita akan dapat logam kuprum dan juga ion magnesium. Okey, contoh lain lah. Saya gunakan larutan zinc sulfat. Okey, saya gunakan larutan zinc sulfat. Saya tindak balaskan logam kuprum. Saya tindak balaskan dengan logam kuprum. Okey, sekarang saya nak tanya awak, tindak balas ni boleh berlaku ke tak? Boleh ke tak boleh? Tak. Tak. Kenapa tak boleh? Sebab ada bukan ion. Yang mana bukan ion? Zinc sulfat. Okey, zinc sulfat bukan ion. Zinc sulfat ion, ni ion. So ion tambah logam. Sekarang ni kita tengok yang logam tu mana? Ni logam. Ni saya ambil warna hijau pula So ini logam. Yang atas zinc ini dalam keadaan ion. Ion ataupun larutan. Syarat tindak balas ni berlaku logam tu mesti lebih elektropositif. Maksudnya logam tu nilai dia kena negatif lah. Lebih negatif daripada larutan. Sekarang ni kalau awak tengok logam ni nilai dia positif. Larutan pula yang negatif. Sebab tu tindak balas tak boleh berlaku. So kalau kenapa tindak balas tak boleh berlaku? Sebab kuprum kurang elektropositif daripada zinc. Okey, itu jawapan dia. Kuprum kurang elektropositif daripada zinc. Okey, faham tak? Tak faham? Faham. Yelah tu.
Okey, kita tengok yang kedua, penentuan haba penyesaran. Macam mana nak tentukan haba penyesaran? Langkah dia sama je macam yang kita belajar sebelum ni, sama je. Menulis persamaan kimia seimbang ataupun persamaan ion. Okey, yang ni saya nak huraikan sikit lah. Macam mana nak tulis persamaan kimia dan persamaan ion. So contoh, saya ada logam magnesium tindak balaskan dengan larutan kuplung 2 sulfat. Bila tindak balas berlaku, dia tukar tempat je tau. Magnesium ni singkirkan kuprum, kuprum tersesar lah. So magnesium sulfat dan kuprum. Okey, ini persamaan kimia. Ini kita kata sebagai persamaan kimia. Nak buat persamaan ion. Nak buat persamaan ion untuk tindak balas penyesaran ni, tindak balas haba penyesaran ni, awak kena ambil yang logam je. Yang logam je. So kat sini mana yang logam? Sama ada logam ataupun ion logam je lah. Okay, ni logam. Ini logam dia. Ini logam dia. Ini pun. Mana yang bukan logam? So ini bukan. Ni bukan. Ni bukan. So buang. So yang tinggal tu kita tulis balik lah. Magnesium Mg. Tak perlu letak charge sebab magnesium ni adalah logam. Okay, atom. So tak payah letak charge. Tambah Cu. Cu ni kalau kita tengok dia dalam bentuk larutan. So larutan dia ada charge. So 2 positif. Anak panah Mg magnesium sulfat pula kan. So magnesium 2 positif tambah Cu. Okay, contoh lain lah. Saya bagi zinc tambah dengan argentum nitrat. Dapat zinc nitrat dan argentum. Okay, imbangkan persamaan. Okay, saya nak minta awak buat persamaan ion. Seorang lah. Siapa nak bagi jawapan? Nak bagi nama? Rashidin. Rashidin bagi jawapan lah. Ada tak Rashidin tu? Senyap je Rashidin. Dia suruh Anik lah. Tengok Anik bangun tak? Anik. Bagi jawapan Anik. Hello? Ada orang ke tak ada orang? Alif? Oh Alif? Try Alif, bagi jawapan Alif. Saya nak persamaan ion. Ini persamaan kimia dia. Ini persamaan ion. Boleh tak Alif? Okey, awak tengok daripada persamaan kimia ni. Tengok daripada sini. Okey, satu kena tengok. Okey, yang depan ni Zn. Ini logam ke tak? Logam. Okey, kalau logam tulis balik logam Zn. Okey, tambah. Sekarang ni kita ada argentum nitrat. Argentum nitrat ni nak ambil yang mana? Nak ambil argentum ke nak ambil nitrat? Kena ambil satu je, tak boleh ambil dua-dua. Nak ambil mana? Nitrat. Kenapa ambil nitrat?
Bukan ambil nitrat lah Alif. Kita kena ambil logam dia. Logam yang duduk depan. Logam yang duduk depan. Sekarang ni logam dia adalah argentum. Argentum. Sekarang awak tengok argentum ni, dia ada kawan kan? Argentum nitrat. Jadi bila ada kawan, dia ada cas. Berapa cas untuk argentum? Positif 1. Kalau ada kawan, dia ada cas lah. Okey, hasil dia. Sekarang ni nak ambil mana? Nak ambil zinc ke nak ambil nitrat? Zinc. Okey, ada cas ke tak ada cas zinc tu? Ada. Ada. Sebab dia ada kawan, dia ada cas. Okey, tambah dengan AG ni nak ambil tak? Ambil. Ambil. Ada cas tak? Tak. Tak ada. Okey, macam ni lah tulis persamaan kimia. Okey, last satu lagi persamaan kimia, persamaan ion. Cuba lagi sekali apa nak letak? Okey, zinc tambah dengan cuprum 2 sulfide. Dapat zinc sulfide dan cuprum. Okey, seorang. Siapa nak? Anissa. Anissa boleh jawab tak? Boleh. Okey, cuba buat apa jawapan dia untuk persamaan ion. Saya nak persamaan ion. Zn Okey, Zn tambah cuprum, okey. 2 positif. Okey, bagus. Lagi? Anak panah. Zn Zn 2 positif. 2 positif Tambah cuprum. Betul. Okey, tahu pun buat. So daripada persamaan kimia, kita nak ambil persamaan ion, kita tengok pada persamaan kimia tu, pastikan ambil logam. So logam yang mana yang kat depan lah. Kalau macam dia ni seketul dia tak ada kawan, so tulis balik je lah. Jangan pandai-pandai tambah cas ke, jangan pandai letak 2 ke sebelah, jangan Okey, sebiji sama tulis. Kalau dia ada kawan, kita letak cas. Tu je beza dia. Okey, kita tengok itu nak tulis persamaan ion lah. Lepas tu kita kira mol bahan tindak balas, sama je macam sebelum ni, gunakan formula MV bahagi 1000. Tapi kat dalam tindak balas ni hanya ada 1 mol saja bahan. Okey, ada mol dia kena kira 1 je untuk bahan. Kalau untuk haba pemendakan sebelum ni ada 2. Ada 2 bahan dalam bentuk larutan. Tapi untuk haba penyesaran hanya ada 1 saja yang dalam bentuk larutan. Okey, kemudian langkah ketiga kita akan kirakan haba, perubahan haba iaitu H sama dengan MC theta. So M ni adalah jisim bagi larutan. So kita kena tengok pada isi padu larutan tu. Muatan haba tentu ni nilainya tetap 4.2 dan theta adalah perbezaan suhu. Suhu tertinggi tolak suhu awal. Okey, yang seterusnya, yang keempat adalah dapatkan mol bagi logam yang disesarkan. Okey, dapatkan mol logam yang disesarkan melalui persamaan kimia. Dan akhir sekali adalah kira delta H, dan jangan lupa delta H tu mesti kena letak tanda negatif atau tanda positif. Negatif menunjukkan exotermik dan positif menunjukkan endotermik. So kalau negatif dengan positif ni untuk tindak balas haba penyesaran dia memang negatif je, dia tak ada positif. Okey, contoh soalan kat sini Okay, macam sebelum ni saya cakap kat awak, bila dapat soalan gariskan apa saja maklumat yang ada dalam tu. So apabila sebut magnesium berlebihan ditambahkan kepada 50 cm padu, terus garis. Larutan ferrum 2 nitrat 0.2 mol DM padu, terus garis. Nombor je terus garis,
suhu meningkat daripada 30.5 darjah Celsius kepada 40 darjah Celsius. Berapakah haba penyesaran? Bila nampak perkataan haba penyesaran, haba pemendakan, maksudnya dia nak suruh kira delta H. Okay, dia nak suruh awak kira delta H ni. So ada 5 langkah ni lah, langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Okay, sebelum tu kita label dululah dekat dalam yang kita dah garis-garis tu. So 50 cm padu, ini adalah isi padu. Saya tahu sebab saya tengok unit cm padu. Cm padu unit untuk isi padu, so label V. Okay, yang ni unit dia mol dm padu. Mol dm padu ini adalah M besar, kepekatan. Okay, 30.5 darjah Celsius kepada 40 darjah Celsius. Ini adalah suhu awal. Okay, dan 40 darjah Celsius adalah suhu tertinggi. Okay, yang ni dia bagi lah. Ini adalah C, ini adalah ketumpatan untuk tukarkan isi padu kepada gram. Okay, isi padu ni berapa? 50 darab dengan 1. Ni 1. Supaya kita dapat 50 gram. Unit dia dalam bentuk gram. Tapi sebenarnya sama je ni punya nilai, cuma bezanya unit je lah. Okay, langkah yang pertama, kita akan tulis persamaan kimia seimbang. So apa bahan yang kita guna adalah magnesium dan juga ferrum 2 nitrat. So letaklah magnesium tambah ferrum 2 nitrat. Ini formula ferrum 2 nitrat. Kita dapat magnesium nitrat dan ferrum. Okay, dan ferrum. Okay, yang kedua kira mol. Mol. Mol apa boleh kira? Tengok apa dia bagi. V dengan M. Bagi ferrum 2 nitrat. Mol ferrum 2 nitrat. Gunakan formula MV bahagi 1000. Masukkan nilai tu M. M adalah 0.2. Tadi kita dah label. Tinggal masuk. V 50 bahagi 1000. So dapat jawapan dia. Ni kat dalam buku modul awak latihan 11 awak tengok lah nanti. Nanti boleh isikan terus jawapan dekat dalam ni. Okay, dapat jawapan 0.01 mol. 0.01 mol. Okay, langkah ketiga kita akan kira H. H sama dengan MC theta. M ni adalah jisim bagi larutan. So nak ni tadi yang kita dah darabkan dengan 1 ni kan. So 50. C nilai muatan haba tentu 4.2. Dan theta adalah perbezaan suhu 40 tolak dengan 30.5. So tekanlah kalkulator, dapat jawapan 1995 joule. Okay, langkah keempat kena kaitkan langkah 1 dengan langkah 2. Daripada persamaan dengan daripada pengiraan. So apa yang kita dah kira kat sini, kita kira mol ferrum 2 nitrat. Ni mol ni kita dah kira. Ni mol dah ada ni. So mol apa yang kita nak kena cari, mestilah mol logam yang kita sesarkan. Ini dia. Mol logam yang kita sesarkan. Logam yang tersesar lah, maksudnya logam yang dah tersingkir. Nak kira mol ni pula. So kaitkan melalui persamaan kimia. So dari persamaan 1 mol ferrum 2 nitrat nisbah dengan 1 mol ferrum. Okay, kemudian dari pengiraan 1 pengiraan yang nombor 2 0.01 mol ferrum 2 nitrat nisbah dengan berapa jawapan dia untuk mol ferrum? Berapa mol ferrum kita dapat? 1 nisbah 1. Maksudnya kalau guna 1 kita akan dapat 1. Kalau guna 0.01 dapat berapa sini? 0.01. 0.01 juga. Okey, kita akan dapat 0.01 juga. Okey, langkah kelima delta H. H per mol. H kat sini 1995 bahagi dengan mol. Mol ferrum yang kita dah cari tadi. 0.01. So dapat jawapan dia adalah
199,500 joule per mol. Boleh tak sampai sini je jawapan? Boleh tak? Jawapan sampai situ je. Tak. Okay, kalau tak boleh, nak buat macam mana? Tukar jadi kilojoule. Okay, delta H Kilojoule. sama dengan kilojoule bagi 1000 kan. Dapat 199.5 kilojoule per mol. Sampai sini, cukup? Ada lagi tak? Nak kena ada. Ni tak dapat markah lagi ni sebenarnya. Nak kena letak apa sebenarnya? Negatif. Negatif. Tanda. Tanda negatif tu menunjukkan ini adalah tindak balas eksotermik. So cara kerja dia sama je macam haba pemendakan. Sebab tu awak kena kuasai daripada haba pemendakan. Kalau awak tak tahu awak kena tanya. Kalau tak satu bab ni nanti awak confused, tak tahu nak kira macam mana. Okay, kita tengok soalan yang kedua. So dalam satu eksperimen 25.0 cm padu kuprum 2 sulfat 0.2 mol DM padu ditindakbalaskan dengan serbuk zinc berlebihan dan penerangan kat sini suhu awal 29, suhu tertinggi campuran ada 38. So nampak peningkatan suhu. Okey, peningkatan suhu maksudnya ini adalah tindak balas eksotermik. Jadi langkah pertama buat dulu label CM padu kan, kita tengok CM padu itu adalah V, isi padu. Mol DM padu ini bukan mol tau, ini adalah kepekatan M besar. Mol DM padu ini adalah kepekatan, itu adalah M besar. Okay, yang ni biasalah suhu awal, dia dah bagi, yang ini adalah suhu tertinggi. So kat bawah ni dia bagi juga 4.2 joule per gram per darjah Celsius, ini adalah muatan haba tentu ataupun simbol dia adalah C. Yang ini ketumpatan larutan nak tukarkan isi padu kepada gram. So isi padu larutan tu adalah 25 darabkan dengan 1, so kita akan dapat 25 gram. Jisim bagi larutan. Okey, langkah yang pertama. Saya nak minta awak lah jawab. Adilah bagi langkah 1 Adilah. Senyap jadilah. Najwa. Try je buat. Tak ada masalah lah. Najwa. Sepi betul ni. Bambang. Buat persamaan kimia. Persamaan kimia. Sebut Bambang, persamaan kimia ni saya tulis. Zinc tambah kuprum sulfat, kuprum 2 sulfat, Kuprum 2 sulfat formula macam mana? Cu 2 SO4. Cu SO4. Cu SO4. Okey, anak panah dapat? Zinc sulfat. Zinc sulfat dan kuprum. Okey, ini langkah 1. Langkah 2 nak buat apa Bambang? Kira mol. Okey, kira mol. Mol apa yang boleh kita kira kat sini? Kuprum sulfat. Ya, mol kuprum 2 sulfat. Okey. Apa formula dia? MV bagi 1000. Okey, MV bahagi 1000. Kita dah ada M, kita dah ada V kat sini. So masukkan je nilai. Okey, dapat, dah kira belum? Belum. Dapat jawapannya adalah 0.05 mol. Okey, langkah ketiga nak buat apa? Kira perubahan haba. Ya, perubahan haba H. Formula dia? MC theta Yes, MC theta. M apa? Nilai M. 25. Ya. C? 4.2. Ya, theta? Perubahan 38 tolak 29. Okey, dapat jawapan dia bila awak masukkan dalam nilai tu awak akan dapat jawapan dia 945 joule.
Okey, langkah keempat. Buat apa? Perubahan haba untuk 1 mol tanda balas. Okey, macam mana nak dapat? Kena kaitkan yang step nombor 1 dengan step nombor 2. Kita tengok mol apa ni? Mol kuprum 2 sulfat kan yang kita dah kira. So ambil kuprum 2 sulfat. Logam, mana yang logam yang disesarkan adalah logam kuprum. Tu je, kaitkan dua tu je. Okey, dari persamaan, okey sambung Mamang. Dari persamaan, Dari persamaan 1 1 mol kuprum 2 sulfat nisbah dengan 1 mol kuprum. yes, 1 mol kuprum. Okey, dari pengiraan. Kosong. 5 mol Okey, kuprum okey. Nisbah dengan 0.05 kuprum. okey, betul. Akhir sekali barulah kita kira delta H. Masukkan nilai H dan juga mol bagi kuprum, masukkan nilai. Okey, bahagikan, awak akan dapat jawapan dia 189,123. Okey, joule per mol. Ini tak cukup lagi. Nak letak jawapan dia yang betul-betul dapat markah. Bagi tahu Bambang apa jawapannya. Bagi 1000. Bagi 1000 dia jadi 189 kilojoule per mol. Dapat markah tak ni? Belum sebab tak letak negatif. Yes, okey letak negatif. Ni jawapan untuk soalan latihan 10 dalam buku modul awak. Okey, ni jawapannya. Okay, akhir sekali kita tengok pengiraan bagi satu lagi contoh. Ni dia dah bagi persamaan termokimia tapi dia minta awak kirakan suhu campuran, kenaikan suhu, maksudnya dia suruh kira theta. Dia dah bagi persamaan termokimia, so dia bagi theta, delta H dan dia bagi apa lagi? So ni adalah V, ini adalah M. So langkah pertama kena buat persamaan kimia tapi tak perlu buat sebab dah ada. So skip je langkah 1. Buat langkah 2. Langkah 2 adalah kira mol. Kira mol boleh kira sebab ada M ada V, masukkan sahaja nilai. MV bahagi 1000. So dapat jawapan 0.1 mol. Okay, langkah ketiga kita akan kira H. Tapi kat sini kalau nak kira H, MC theta kan, H tak ada. Theta pun tak ada. So kita tak dapat nak kira ni. Bila tak dapat nak kira, abaikan langkah 3. Pergi terus langkah keempat. So langkah keempat kita kena kaitkan mol yang kita dah kira dekat 2 dengan persamaan kimia ni. So mol yang awak dah kira ni adalah mol kuprum 2 sulfat. Logam yang tersesar adalah logam apa yang tersesar dekat dalam persamaan ni? Kuprum sulfat. Logam je. Logam apa yang dah tersesar? Kuprum. Ya, logam ini. Jadi kita tengok dua benda ni je. Ni tengok ni dengan ni je. Yang lain semua tak payah tengok, abaikan je. So dari persamaan 1 mol kuprum 2 sulfat dia akan nisbah dengan 1 mol kuprum. So dari pengiraan yang ni awak dah kira tadi kat langkah kedua 0.1 mol kuprum 2 sulfat nisbah dengan 0.1 mol kuprum. Dapatlah mol kuprum. Akhir sekali guna formula delta H sama dengan H per mol. Tapi H tak ada kan? H ni kita gantikan dengan MC theta. Kita boleh gantikan H ni dengan MC theta. So MC theta per dengan mol. M, mana M tadi? Ni. Okay, V ni sama dengan M kecil. Gisim larutan sama dengan isi padu dia. Iaitu 200. C 4.2, theta tak tahu. Mol 0.1 dan delta H adalah ni 150 kilo. Kilo kena letak sebab dia darab 1000 kan kilo. Okay, tanda negatif tu tak payah
tak payah letak lah sebab dia nak tunjukkan eksotermik je, bukannya nilai dia negatif. Okay, kira lah pakai kalkulator, awak akan dapat yang theta ni nilai dia adalah 17.9 darjah Celsius. Okay, ada apa pun nak tanya tak setakat ni? Ada nak tanya? Kalau tak ada saya nak teruskan. Ada. Okey, kita tengok dekat sini. Yang ketiga adalah menulis persamaan termokimia. So sama je, nak tulis persamaan termokimia, tulislah persamaan kimia seimbang dan letaklah dia punya delta H. Contoh tadi magnesium tambah kuprum 2 sulfat, kita dapat magnesium sulfat dan juga kuprum, kemudian hujung dia letak tanda delta H. Delta H ni letaklah negatif berapa? Contoh 55 kilojoule per mol. Ini ada masalah tak tulis persamaan termokimia? Tak ada Okey, baguslah kalau tak ada. Kita tengoklah yang seterusnya. Melukis gambar Raja Aras Tenaga ni dah banyak kali tengok dah. Saya pun dah terangkan sekali lalu je. So kat sini ini persamaan termokimia. Daripada persamaan termokimia ni dia ada persamaan kimia dia. Yang bahagian depan ni adalah bahan, yang belakang ni adalah hasil. Kalau saya nak buat ini dalam bentuk persamaan ion pun boleh sebenarnya. Fe tambah Cu2 positif, kita dapat Fe2 positif dan Cu. Okey, bila nak buat persamaan termokimia, tulis satu tenaga. Okey, sebab ni exo, bahan dekat atas, hasil dekat bawah. Kemudian kita letaklah bahan dia. Fe tambah Cu SO4, Fe SO4 tambah Cu dan letaklah nilai delta H yang ada kat dalam persamaan tersebut. Atau lagi satu cara, awak boleh letak persamaan ion dekat dalam rajah ni. Okay, tenaga, kita letak persamaan ion dia. So persamaan ion dia adalah Fe tambah Cu2 positif, Fe2 positif tambah Cu dan letaklah delta H dia berapa. Okey, ini ada dua cara lah. Ini betul, ini pun betul. Mana-mana nak buat pun tak kisah, tak jadi masalah. Okey, last kali adalah eksperimen. Macam mana eksperimen ini dijalankan. So untuk tajuk haba ni, kita akan gunakan satu benda yang sangat penting iaitu bekas polistiren ataupun cawan polistiren. Okay, langkah pertama, ambil satu cawan polistiren, kita akan sukat dan tuangkan larutan ke dalam cawan polistiren tu. So larutan tu ada apa? Larutan kuprum 2 sulfat. Kepekatannya hentam je, letak je lah 0.1. Okay, kemudian kita akan ambil termometer dan ambil bacaan suhu awal. Okay, suhu awal dicatatkan, tambah serbuk zinc. Bila dah tambah serbuk zinc, kacau guna termometer dan rekodkan suhu tertinggi. Suhu tertinggi ni, kenapa kita tak cakap suhu akhir? Dia ada beza tau, suhu tertinggi. Bila dah campurkan dengan zinc, katalah awal ni, suhu awal ni kita dapat 27 darjah Celsius. Bila campur dengan zinc, suhu mungkin akan meningkat kepada 30 darjah Celsius. Lepas tu dia naik lagi 32 darjah Celsius. Lepas tu naik lagi 34 darjah Celsius. Lepas tu awak tengok tiba-tiba hujung dia jadi 32 darjah Celsius balik. Okay, sepanjang awak kacau ni, ini perubahan suhu yang awak nampak. 30, 32, 34. Lepas tu last sekali bila dah semua larut dia jadi 32 darjah Celsius. Mana suhu yang awak kena ambil bacaan dia? Ini dia. Suhu yang kena ambil. Bukannya ambil suhu akhir. Ini suhu akhir kita panggil. Yang ini suhu akhir. Yang kita ambil adalah suhu tertinggi. Sepanjang eksperimen tu kita buat, kita cari mana suhu tertinggi. Ini suhu tertinggi. Inilah bacaan yang kita akan ambil. Sebab tu kita kata rekod suhu tertinggi, bukan rekod suhu akhir. Okay, so untuk YouTube tu, itu adalah eksperimen yang dijalankan lah. So kita tengok eksperimennya. Last kali tadi saya ada tunjukkan kerja rumah awak kan. Nanti buat Saya nak buka dulu video.
Okay, ni radar-radar yang diperlukan. So dia guna serbuk zinc kat sini. Tindak balaskan dengan larutan kukrum 2 sulfat. Silinder penjukat nak sukat larutan lah. Okay, mesti kena guna termometer. Ni cawan polistiren. Penitis. Corong turas. Okay, tengok cara budak perempuan ni buat memang sangat teliti. Macam ni cara awak patutnya tuang. Awak letak dulu bika dekat atas meja. Bukannya pegang bika tu sambil tuang. Okay, semua alat radar letak atas meja. Ni biasa awak abaikan, tak guna corong turas. Okay, sukat sampai 25 cm padu lah. Okay, bila bacaan tak sampai 25 cm padu, kita akan ambil penitis untuk bagi bacaan tu betul-betul tepat. Okay, penitis ni penting. Okay, tuang larutan dalam kukrum, dalam cawan polistiren. Biarkan dia rehat sekejap, lepas tu baru kita ambil bacaan suhu awal. Okay, dia dah catat kan. Yang ni dia akan ambilkan satu spatula ataupun setengah spatula zinc. Masukkan ke dalam cawan polistiren dan kacau. Okay, ni langkah yang keempat, prosedur yang keempat. Kacau. Sebenarnya tadi saya cakap sambil kacau tu sepatutnya dia tengok. Okay, awak tengok. Seorang lagi dia akan lihat bacaan suhu tertinggi. Sebab tu dia sambil kacau dia akan ambil bacaan. Bukannya dah berhenti kacau awak ambil bacaan. Okay, sepanjang dia kacau tu dia dah cari suhu tertinggi. So dapatlah kat situ suhu tertinggi dia. Okay, kira perubahan suhu. Okay, itu saja eksperimen dia, macam mana dia jalankan. Tak susah, senang dia sebenarnya. Cuma kena ambil bacaan termometer je lah. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada, cikgu. Ada. Yelah. Tak tahulah awak ni faham ke tak faham ke. So buatlah latihan tu. So latihan tu tadi kat dalam slide saya tunjuk daripada muka surat berapa ni. Saya pun tak ingat lah. Daripada muka surat 151 sampai 155. Betul tak? Betul. Okay, dekat ada 5 soalan sebenarnya kat dalam tu. So dalam 5 soalan tu, 3 soalan saya dah bincangkan dalam kelas hari ni. Iaitu latihan 10, latihan 11 dan latihan 12. So latihan 13 dengan latihan 14 awak kena buat sendiri. So lepas buat nanti kita bincangkan jawapan. Pastikan kamu cuba untuk jawab Kalau awak tak cuba jawab, awak tak tahu kat mana kebolehan awak. Kadang-kadang kita tengok kita macam faham tapi bila buat tak faham sebenarnya. Okay, kalau tak ada apa-apa saya tamatkan sampai sini sajalah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Baik. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Salam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Salam. Okay, jangan lupa jawab kuis Terima kasih.